السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Nazir dan jawatan kuasa masjid, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sehari lagi, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memulakan hari ini dengan kebaikan. Dan pada pagi ini kita sambung pembacaan kitab kita Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Baginya di kitab di muka surat 56, hadis yang ke-88 bawah. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengerutkan bumi di hadapanku sehingga aku dapat melihat negeri-negeri di timur dan barat, dan sesungguhnya kerajaan umatku akan mencapai bahagian-bahagian bumi yang dikerutkan itu, dan sesungguhnya aku telah diberi dua gudang kekayaan yang merah dan yang putih, iaitu emas dan perak. Baik, hadis ini adalah satu hadis yang panjang dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, dan juga dalam hadis riwayat Muslim dalam bab Al-Fitan wa Ashratis Sa'ah menyebut hadis ini. Yang pertamanya, Nabi SAW menyebut bahawa mengerutkan bumi di hadapanku ini dengan maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam ini sampai ke kawasan-kawasan yang jauh daripada tempat asal Islam, iaitulah di Jazirah Arab ataupun Hijaz, semenanjung Tanah Arab. Itu maksud dikerutkan bumi, maknanya dipendekkan bumi itu menyebabkan Islam boleh sampai ke kawasan-kawasan yang jauh. Dan kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini benar, di mana selepas daripada kewafatan Nabi SAW, pada awal-awal kuliah kita telah sebut bagaimana Islam telah berkembang dengan luas di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan seterusnya di zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dan kita boleh lihat hari ini kesan daripada pengembangan Islam. Umat Islam di dunia ini, walaupun Islam ni asal daripada Hijaz, daripada semenanjung Tanah Arab dan kawasan yang sekitarnya, tetapi penganut agama Islam daripada 2 bilion ni hanya 15% lebih kurang saja daripada orang Arab. Hanya 15% saja daripada orang Arab. Selebihnya daripada luar. Umat Islam paling ramai dekat mana? Dekat Asia Tenggara, kawasan kita, iaitulah di Indonesia. Merupakan umat Islam paling ramai dalam dunia, yang bangsa selain Arab. Kemudian diikuti dengan Pakistan, kemudian diikuti dengan India 220 juta, kemudian diikuti dengan Bangladesh. Ini merupakan bangsa-bangsa yang jadi penganut agama Islam terbesar dekat dunia ni. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan akan dapati jemaah yang ramai, jemaah daripada Indonesia ramai. Kenapa ramai? Memang mereka adalah umat Islam yang paling ramai atas dunia ni. Negara yang kita pun tahu, yang tuan-tuan belajar geografi, mereka ini adalah kepadatan yang paling tinggi, dan majoriti mereka adalah beragama Islam. Kemudian diikuti dengan Pakistan. Tuan-tuan jaranglah jumpa orang Pakistan yang bukan Islam. Dia ada yang Hindu sikit-sikit, tapi jarang jumpa. Tak percaya tanya Ustaz Samad kita. Ustaz Samad kita belajar dekat Pakistan tu kan. Dia ada orang Pakistan yang bukan Islam, tapi sangat jarang jumpa. Majoriti ni orang Islam. Sama juga dengan Bangladesh. Bangladesh pun ada juga orang-orang daripada Bangladesh yang beragama Hindu, tapi sangat sedikit. Majoritinya adalah Islam. Ini kerana berlaku perluasan ataupun perkembangan agama Islam ni daripada semenanjung Tanah Arab. Nabi dan juga para sahabat melaksanakan kerja agama, diteruskan oleh sahabat dan tabi'in.
Akhirnya Islam ni berkembang kepada seluruh dunia, dan Islam ni sampai ke kawasan-kawasan yang jauh daripada tempat asal Islam itu. Dan tuan-tuan kena tengoklah pengorbanan para sahabat dan juga generasi selepas daripada itu menyampaikan agama. Tuan, mereka bergerak ni macam kita hari ni penuh dengan kemudahan. Adanya kenderaan, adanya macam-macam usaha ataupun kaedah untuk kita menyampaikan dakwah ni. Mudah dah zaman sekarang ni. Tapi zaman dulu mereka bergerak manual, menunggang unta, menunggang kuda, bergerak. Bahkan bila mereka keluar daripada rumah mereka, mereka keluar daripada kampung halaman mereka untuk sampaikan dakwah, possibility tak balik semula tu sangat tinggi. Sebab tu tuan-tuan dapati makam sahabat-sahabat bersepah dekat seluruh dunia. Ada dekat Syria, ada dekat Iraq, ada dekat Jordan, ada dekat Lebanon, ada dekat macam-macam tempat kawasan ni makam-makam sahabat ni. Kenapa? Kerana mereka bergerak menyebarkan agama, tuan-tuan. Ini hebatnya pengorbanan para sahabat dan juga generasi selepas daripada itu. Kalau tanpa para sahabat dan juga generasi selepas tu yang menyampaikan dakwah, yang menyebar luaskan agama, mungkin kita yang duduk dekat tanah Melayu ni, duduk kat Malaysia ni, mungkin kita ni tak Islam. Kalaulah mereka dulu tak buat kerja dakwah menyampaikan agama. Kenapa? Kerana kita pun tahu tok nenek kita dulu bukan asal daripada Islam, kan? Tok nenek kita dulu orang Melayu ni, kita beragama Hindu dan Buddha. Sebab itulah bahasa Melayu kuno dia menggunakan bahasa Sanskrit. Kenapa? Kerana dia hampir kepada Sanskrit. Kemudian lepas daripada zaman Kesultanan Melayu ni mula masuk Islam, barulah berubah bahasa Melayu tu jadi bahasa Melayu klasik yang dipengaruhi dengan bahasa Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bahasa kita dan tuan-tuan mengaji bahasa Arab, banyak daripada perkataan kita ni ambil daripada bahasa Arab. Mudah tuan-tuan, mudah faham. Faham tu sendiri perkataan bahasa Arab. Faham tu sendiri perkataan bahasa Arab. Banyak sangat perkataan dia ni. Kenapa? Kerana pengaruh Islam tu sendiri. Jadi kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi hidayah kepada kita, dan kita ucap terima kasihlah kepada para generasi yang terdahulu yang menyebar luaskan agama hingga sampai ke tempat kita. Bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan nak sebarkan agama ni. Bahkan Nabi SAW ni, tuan-tuan mungkin fikir, dia kata Nabi ni kan Nabi, bila dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan mustajab. Mestilah Allah Taala akan menolong Nabi SAW. Tuan-tuan, kita dah baca kitab Sirah Rakhim Makhtum, dah khatam dah. Tuan-tuan pun dah tengok bagaimana dakwah Nabi SAW. Bukan satu benda yang mudah nak sampaikan dakwah. Walaupun Nabi tu Allah Taala wahyukan dia, minta dia jalankan tugas, tapi tugas menyampaikan dakwah tu bukan satu benda yang mudah. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari, dia tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak hari yang kau rasa lebih susah daripada hari Uhud ni? Ketika peperangan Uhud, kita pun maklum bahawa Nabi SAW kehilangan 70 sahabat, dan Nabi SAW cedera hingga mighfar, ataupun mighfar ni dia helmet besi. Sebelum helmet besi tu dia ada baju rantai, kan? Hingga baju rantai Nabi SAW tu, rantai yang diikat-ikat tu, yang menjadikan dia macam pakaian tu, tujuan untuk elak daripada kena pedang kalau daripada belakang, jadi elak tercedera. Tercabut dua daripada besi mighfar tu, termasuk dalam muka Nabi SAW, tenggelam dalam muka Nabi SAW. Kemudian siapa yang cabut? Abu Ubaidah Al-Jarrah cabut dengan gigi dia, hingga menyebabkan tanggal gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah 2 biji. Ketika dia cabut satu, Abu Bakar kata, wahai Ubaidah, Abu Ubaidah, bagi aku satu, biar aku dapat peluang khidmat pada Nabi SAW, biar aku dapat cabut juga. Abu Ubaidah kata, aku yang minta izin pada Nabi SAW, biar aku buat dua-dua ni. Tertanggal 2 gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah kerana nak cabut besi yang terlekat dekat muka Nabi SAW yang mulia tu tadi. Sahabat-sahabat Nabi SAW 70 syahid. Pak saudara Nabi Hamzah bin Abu Talib bin Abdul Muttalib syahid dalam peristiwa tersebut. Maknanya kita kata dahsyat peristiwa ni kepada Nabi SAW. Tapi bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, ada tak hari yang lagi teruk daripada Uhud? Nabi SAW kata ada. Iaitulah Nabi kata ketika aku nak sampaikan dakwah ke Taif. Nabi SAW bila Khadijah meninggal dunia, bila Abu Talib meninggal dunia, ni dua orang main supporter dakwah Nabi SAW. Bila dua ni tak ada, Nabi SAW dah
Jadi payah nak buat kerja dakwah dekat Mekah. Kenapa? Kerana sebelum ni pakcik dia Abu Talib defend dia. Jadi orang Mekah tak berani nak buat apa-apa kepada Nabi SAW kerana hormat kepada pakcik dia Abu Talib, salah seorang daripada pembesar Quraisy. Bahkan kita baca dalam kitab Rahiqul Maktum, ada di antara musyrikin Mekah yang siap offer kepada Abu Talib. Dia kata, Abu Talib, kau bagi anak saudara kau pada aku, kita tukar, engkau ambil anak aku pada engkau, kau jaga anak aku, tukar macam tu. Abu Talib kata, dia nak bunuh anak saudara kita, kemudian kita pula nak kena bela anak dia makan. Terbalik begitu. Sampai tahap macam tu sekali, dia nak pujuk Abu Talib supaya serahkan Nabi SAW. Jadi bila Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW kat Mekah, Nabi dah tak nampak jalan dah, Nabi dah tak tahu macam mana dah. Jadi bila Nabi SAW nampak ada alternatif lain, iaitulah Taif. Taif ni dia merupakan kampung Nabi SAW juga, kerana salah seorang daripada nenek Nabi SAW nama Atiqah asal daripada Taif. Jadi Nabi SAW pergi ke Taif, bawa Zaid bin Harithah pergi. Bila Nabi pergi ke sana, Nabi jumpa dengan pemimpin Taif, dengan harapan orang Taif ni terima dakwah Nabi SAW. Tetapi seperti mana yang kita sedia maklum, orang-orang di Taif tidak menerima dakwah Nabi. Bahkan mereka menyuruh budak-budak yang ada dekat Taif untuk baling batu kepada Nabi SAW, hingga Nabi cedera, hingga meleleh darah Nabi SAW ni sampai ke buku lali baginda Nabi SAW. Zaid bin Harithah cuba halang, Zaid bin Harithah pun cedera juga pada ketika itu. Tapi Zaid tak mati, Zaid cedera je. Nabi SAW pun cedera. Tak ada sahabat yang syahid pada ketika itu berbanding dengan Uhud. Tapi Nabi kata, itu adalah antara waktu yang aku rasa lebih susah daripada waktu Uhud. Kerana apa? Kerana bila orang Taif tolak dakwah Nabi SAW, Nabi cedera, sampai malaikat pada ketika itu offer kepada Nabi SAW untuk angkat bukit-bukit yang ada dekat keliling Mekah untuk campak kepada penduduk Taif. Kalau kita dapat peluang macam Nabi SAW tu, mungkin bukan bukit dekat Mekah aja, kita minta bukit lain sekali, campur bukit Broga, bukit apa sekali, letak dekat situ sekali. Tapi Nabi SAW orang yang berakhlak mulia. Nabi SAW aku mengharapkan daripada mereka ni akan ada keturunan yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang betul, lepas daripada tu ramai di antara generasi-generasi termasuk sahabat lahir daripada kota Taif. Antara selepas daripada pengepungan kota Taif, siapa sahabat yang popular masuk Islam? Abu Bakrah. Kalau tuan-tuan baca hadis, tuan-tuan akan jumpa nama Abu Bakrah. Abu Bakrah dengan Abu Bakar dua orang yang berbeza. Abu Bakrah orang lain. Abu Bakrah orang Taif, asal penduduk Taif, tapi kemudian jadi sahabat Nabi SAW. Ini doa daripada Nabi SAW. Jadi kenapa Nabi SAW sedih? Kerana bila orang Mekah tolak, dah tak nampak jalan kat Mekah, Nabi berharap orang Taif pula terima Nabi SAW. Orang Taif pula tolak dakwah Nabi SAW. Bahkan bila Nabi SAW balik semula ke Mekah, dia ada lagi sedikit kesukaran lagi tambah. Sebab orang Taif, orang Mekah tahu bahawa Nabi SAW pergi ke Taif. Kata, oh Muhammad kau pergi ke Taif pula. Akhirnya Nabi tak nampak cara pada ketika itu untuk mengembangkan Islam. Hingga Nabi kata yang tu lebih sedih daripada Uhud. Kerana Uhud walaupun ramai sahabat yang syahid, walaupun pak saudara Nabi syahid, walaupun Nabi cedera, tapi waktu tu Islam dah ada base dah. Dekat Madinatul Munawwarah dah ramai sahabat-sahabat yang memeluk Islam. Islam dah ada pemerintahan sendiri pada ketika itu. Berbanding dengan awal dakwah Nabi SAW, pada tu Nabi SAW sampai buntu, dah tak nampak cara macam mana nak kembangkan Islam. Jadi bila tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan akan faham bahawa Nabi SAW dalam nak menyebarkan dakwah ni bukan satu benda yang mudah. Hingga Nabi SAW sendiri menghadapi jalan yang buntu. Maka begitulah generasi-generasi seterusnya. Sebab itulah tuan-tuan, buat kerja dakwah ni, guru saya sebut, dia kata banyak kali dia sebut, kalau kita buat kerja dakwah, tapi kerja dakwah tu mudah aja, cantik, elok, tak ada halangan, tak ada kesukaran, maka kita kena periksa balik diri kita sendiri. Takut kita buat kerja tu tak betul, sama ada niat kita ikhlas atau niat kita tidak ikhlas, ataupun cara yang kita sampaikan tu ada benda yang tak kena, menyebabkan kita buat kerja dakwah ni jadi mudah. Kenapa? Kerana sunnatullahnya kerja dakwah ni dia takkan mudah.
Sunnatullah dia, kerja dakwah ni tidak akan dihamparkan dengan permaidani merah, dia tidak akan dijamu dengan makanan mewah. Kerja dakwah ni dia mesti ada kesukaran. Tuan-tuan bacalah kisah siapa pun, tuan-tuan bacalah kisah Al-Imam Al-Bukhari ke, tuan-tuan bacalah kisah Imam Syafi'i, ulama-ulama muktabar, tuan-tuan bacalah ulama-ulama ni, mereka ni akan menghadapi ujian dan tribulasi dalam dakwah mereka. Jadinya kita ucap terima kasihlah kepada orang terdahulu atas jasa mereka. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan selama ni, Islam yang kita pegang ni, mereka ni juga dapat saham di akhirat kerana jasa mereka dalam menyampaikan Islam sampailah dekat tempat kita dan kita menjadi generasi yang Islam. Adakah kita ini kena hentikan kerja dakwah? Kita tak, tuan-tuan. Kerja dakwah kena teruskan. Kenapa? Kerana masih ramai lagi umat atas dunia ni masih belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita katakan bahawa zaman sekarang ni dakwah lebih mudah kerana dia ada banyak medium. Dan kita sebut bahawa kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan suatu perkara ada sebab dia dan dia ada hikmah dia. Contoh kita kata apa yang berlaku dekat Gaza pada hari ni menyebabkan ramai orang masuk Islam. Sebab apa? Sebab tengok akidah dan keyakinan penduduk dekat Gaza, walaupun dihujani dengan bom yang dahsyat, budak-budak muda yang ada dekat Amerika, budak-budak muda yang ada dekat Australia, yang ada dekat Eropah, mereka mula tengok dan akhirnya mereka mula mengkaji Islam. Tuan-tuan, dekat Google carian Islam tu jadi tinggi lepas peperangan Gaza. Selepas daripada 7 Oktober, carian mengenai Islam, mengenai Al-Quran jadi tinggi. Sebab apa? Sebab orang-orang, pemuda-pemuda yang bukan Islam, yang ada dekat Eropah, yang ada dekat Amerika dan lain-lain, mereka mula cari pasal Islam. Dia kata, kenapa orang Islam ni hebat sampai macam ni sekali? Dan akhirnya juga dia mendedahkan, selama ni propaganda daripada Amerika dan juga negara-negara sekutunya bagi tahu bahawa yang teroris ni adalah umat Islam. Tapi hari ni dunia boleh nampak bahawa siapa sebenarnya teroris, kan? Kita hari ni, kita dimomokkan oleh musuh-musuh Islam sampai umat Islam nak sebut perkataan jihad dengan syahid pun takut. Kalau kita duk sebut hadis-hadis berkaitan dengan jihad, kita sebut hadis-hadis berkaitan dengan syahid, orang akan kata, ustaz ni bahaya ni, dia ni pengganas ni. Nampak orang dah mula sebut term pengganas atau orang sebut tentang jihad dan syahid. Sedangkan al-jihadu madhi ila yaumil qiyamah, jihad itu berterusan sampai hari kiamat. Man mata walam yaghzu walam yanil ghazwa mata maitatan jahiliyah, wa fi riwayatin mata ala syu'batin minan nafaq. Siapa yang mati walam ghazwa, tak pernah berperang, walam yanwil ghazwa, tak pernah berniat dalam hati dia nak terlibat dalam jihad yang Allah Subhanahu Wa Taala, mata maitatan jahiliyah, Nabi kata mati sebagai jahiliyah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain sebut mata ala syu'batin minan nafaq, mati sebahagian daripada munafik, tuan-tuan. Jadinya ini kita kata suatu benda yang telah ditanam di dalam kepala warga dunia hari ini, bahawa bila kita sebut jihad dan syahid, dia akan menyebabkan orang tu akan dilabel sebagai pengganas dan sebagainya. Sedangkan itu adalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Memanglah kita sebut bahawa jihad dengan syahid ni nampak macam keras, tapi di sana kalau kita ikut betul-betul hukum fiqh berkaitan dengan jihad, maka kita akan dapati bahawa Islam ni adalah satu agama yang indah walaupun dalam peperangan. Sebab tu tuan-tuan tengok video bagaimana tawanan-tawanan daripada tentera Al-Qassam, Yahudi-Yahudi ni tadi yang jadi tawanan, bila mereka dilepaskan, mereka tinggal dalam keadaan senyum. Siap boleh lambai lagi orang yang tawan mereka. Tak pernah jadi dalam sejarah dunia orang yang dilepaskan tawanan boleh lambai, boleh senyum, boleh peluk orang tu, cakap goodbye, jumpa lagi apa semua. Kita ni kan, tuan-tuan, benda ni dia jadi satu bukti bahawa Islam tu kalau kita amalkan dengan sebaiknya, Islam itu indah walaupun dalam keadaan peperangan, dalam keadaan sukar. Dan Nabi SAW sebut bahawa sesungguhnya aku telah diberi 2 gudang kekayaan, yang merah dan yang putih, emas dan perak. Ya, ini umat Nabi SAW pada awalnya susah. Kita telah sebut pada awal permulaan Islam ni susah. Sampai pada permulaan dakwah Nabi SAW dekat Mekah tu, ada waktu ketika Nabi SAW diboikot oleh Quraisy Mekah. Maknanya orang Islam tidak boleh beli barang, dan barang yang dijual oleh orang Islam tidak akan dibeli oleh Quraisy Mekah. Pada waktu tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab sirah, orang Islam terpaksa berkumpul dekat Bani Hashim, dekat kawasan keluarga Nabi SAW. Tapi berapa banyak sangatlah yang boleh dibantu oleh keluarga Bani Hashim ni tadi dengan keadaan sahabat ni. Ada di antara sahabat-sahabat yang dalam kitab-kitab sirah sebut makan ranting-ranting kayu dan juga daun-daun pada ketika itu kerana nak melahan
kelaparan. Tetapi lepas daripada tu, bila Islam berkembang, maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekayaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kata diberi gudang kekayaan merah dan putih, iaitulah emas dan perak. Dan ini juga dalam hadis-hadis yang lain nanti kita akan baca ataupun yang kita telah baca sebelum ni, bahawa dia jadi ujian kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ujian terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah emas dan perak. Yang ni dunia lah, ujian dunia. Kerana dunia ni orang sanggup menggadaikan agama, kerana dunia ni orang sanggup putus saudara, kerana dunia ni kadang orang sampai sanggup berbunuh. Kerana apa? Kerana dunia punya pasal, tuan-tuan. Ni kita kata satu ujian yang besar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata bahawa aku tak berapa takut sangat umat aku syirik, tapi aku takut jika dibukakan dunia kepada umat aku. Kenapa? Kerana bila dibukakan dunia akan menyebabkan kita leka dan lalai, akhirnya kita jauh daripada agama. Sebab tu kita kata ada kalanya kita susah ni. Kalau tuan-tuan baca kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam, kan dia sebut apa? Ada kala Allah Subhanahu Wa Taala saja menunda doa kita. Allah Ta'ala sengaja menunda janji dia kepada kita supaya kita ni terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terus munajat kepada Allah. Kan, kita doa minta kaya, Allah kata kalau kita sedekah, Allah Ta'ala akan bagi kekayaan yang berlipat ganda kepada kita. Ada kala kata Ibnu Athaillah, dia sengaja tunda dulu, tunda. Kita doa, ya Allah bagi aku sembuh daripada sakit, Allah Ta'ala sengaja tunda, bagi lama sikit sakit. Kenapa? Salah satunya kerana Allah Ta'ala nak suruh kita ni terus munajat kepada dia. Kalau kita sakit, kalau kita ada masalah, sentiasa munajat itu, tuan. Ya Rab, ya Rab, ya Allah sembuhkanlah aku sakit ni, ya Allah aku ada masalah ni, tolonglah aku ya Allah. Sentiasa munajat. Tapi kalau senang, hilang, tuan. Batal hidung pun tak nampak. Semayang pun 3 minit habis 4 rakaat. 3 minit 4 rakaat. 1 rakaat tu habis minit dia habis. Doa pun tak sempat, kan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang Allah Taala sengaja bagi kita ujian ni supaya kita makin dekat pada Allah. Dan sesungguhnya aku telah memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak dibinasakan dengan kemarau yang merata, dan agar mereka tidak dikuasai oleh musuh selain diri mereka sendiri yang merampas kejayaan mereka. Dan sesungguhnya Tuhanku yang maha perkasa lagi maha tinggi berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah memutuskan suatu keputusan, maka takkan boleh ditolak. Sesungguhnya aku telah mengabulkan permohonanmu bagi umatmu, yakni mereka takkan dibinasakan dengan kemarau yang merata, dan takkan dikuasai oleh musuh selain daripada diri mereka sendiri yang merampas kejayaan mereka. Sebab tu dalam kitab ni, dia dalam Sahih Bukhari, dia masuk dalam bab halaku hadhil ummati ba'dihim bi ba'd. Baik, apa yang dimaksudkan ni? Nabi SAW doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, satunya supaya umat Nabi SAW ni tidak diuji dengan kemarau yang membinasakan. Maksudnya kemarau sampai habis terus makanan sampai tak ada apa. Kerana ini satu perkara yang selalu menimpa umat-umat terdahulu, terutama di kawasan Nabi SAW. Kita kena ingat Nabi SAW ketika ucap hadis ni, Nabi duduk dekat Hijaz, Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan pun tahu kawasan Mekah dengan Madinah ni, Hijaz, kawasan semenanjung tanah Arab ni, dia jarang hujan setahun beberapa kali saja. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi negara-negara yang macam ni, tuan-tuan tengok langit dia, tuan-tuan tengok langit dia tak ada awan, kadang-kadang kosong je, biru je. Sebab apa? Sebab dia jarang hujan. Dia bukan macam kawasan kita yang selalu banyak awan, sebab kita kawasan tropika yang biasa hujan. Cuma kebelakangan ni hujan jadi kerap sikit. Tu yang jadi hijau. Jadi nampak macam berubah, kan. Dia jadi berubah sebab kesan daripada perubahan iklim yang berlaku. Tapi Nabi SAW doa pada umat, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat dia jangan kena uji dengan kemarau yang melampau sampai menyebabkan habis semua makanan. Ini satu penyiksaan, tuan-tuan. Kalau kita bayangkan kemarau yang melampau sampai tak ada sumber makanan, ini keadaan yang sangat membebankan, ujian yang sangat berat. Dan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa ni. Umat Nabi SAW tidak akan diuji dengan kemarau yang terlalu berat. Adalah kemarau sikit-sikit, tapi dia tidak akan berlaku kemarau yang terlalu berat. Tetapi dekat-dekat dengan muncul Dajjal nanti akan berlaku kemarau. Yang ni akan menimpa semua orang dekat-dekat dengan Dajjal muncul. Kenapa? Kerana sebelum Dajjal muncul, Allah Subhanahu Wa Taala akan hentikan hujan. 3 tahun sebelum Dajjal muncul, tahun pertama hujan akan turun separuh daripada biasa. Tahun kedua hujan akan turun suku daripada biasa.
tahun ketiga takkan hujan terus. Dan ini bila hujan tak turun, kemarau berlaku, dia akan menyebabkan krisis makanan. Dan selari dengan hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW sebut, waktu tu manusia dalam keadaan kelaparan, sampai seorang jiran sanggup bunuh jiran dia kerana sebuku roti. Lapar punya pasal. Manusia ni tuan-tuan, dia bila lapar dia tak boleh buat apa tuan-tuan. Dia hilang pertimbangan. Manusia bila lapar dia hilang pertimbangan. Apa? Tuan-tuan tengok, saya siapa Hafiz tu pernah pergi ikut saya 2014 banjir dekat Kelantan dulu kan. Waktu tu pergi sana hantar pakai lori dia. Waktu tu yang banjir teruk 2014 tu, Hafiz kan sampai naik atas lori nak agihkan makanan tu, orang dah macam zombie pada tu sebab lapar sangat, tak ada bantuan masuk. Orang dah mula serbu sampai menakut. Sampai naik atas lori pegang batu. Siapa tak beratur, aku balik batu. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Sebab orang lapar. Dan kita pun sendiri kadang-kadang bila lapar tak ada mood terus. Bila lapar pagi tak sempat sarapan, kelang kabut, bangun lambat, kemudian tu pergi meeting. Meeting tu memang bad mood dia. Murung. Sebab apa? Sebab lapar. Ini baru lapar beberapa jam tuan-tuan, baru lapar beberapa hari. Tuan-tuan bayang kalau lapar tak tahu setahun tak makan, makanan mungkin bercatu. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Gaza ni. Saya tengok dia orang beratur dekat depan tempat pembagian makanan tu dengan ramai semua bawa bekas nak minta tepung. Allahu Akbar. Kita jadi tak boleh bayang tuan-tuan. Kita kat sini, kita memanglah solidariti bersama Palestin, hari itu sebut pasal Palestin, kita doa pada Allah SWT tentang Palestin. Tapi kita tidur lena, rumah kita tak kena bom, anak isteri kita hidup, kita makan, sekejap lagi kita makan lagi, tengah hari makan lagi, makan tak ni. Tapi saudara kita kat sana dengan rumah kena bom, dengan ahli keluarga mati, dengan makanan tak ada tuan-tuan. Kita tak boleh bayang ujian yang berat menimpa mereka ni tuan-tuan. Nanti waktu tapi mereka ni tuan-tuan, hebat tu kita kata iman orang Gaza ni lain macam. Dalam keadaan tak makan, dalam keadaan gini, mereka boleh kekal. Tuan-tuan tak dengar pun satu orang Gaza menyalahkan Allah SWT ataupun orang Gaza menyalahkan Hamas. Tuan-tuan tak jumpa pun video orang kata tu, kenapalah Hamas duk serang lah apa pun, takkan tuan-tuan tak jumpa tuan-tuan. Ini kita kata hebat iman mereka ni, bila diuji dengan keadaan kelaparan gini, mereka boleh kekal, tenang dan terus menjaga iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dekat-dekat dengan Dajjal muncul dengan tak ada makanan, orang sanggup berbunuh jiran kerana sebuku roti punya pasal. Tu bila Dajjal muncul, dia akan bawa fitnah, dia akan bawa makanan, dia akan bawa hujan. Nanti kita akan baca hadis-hadis satu kaum yang menerima Dajjal, tiba-tiba subur bumi dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subur bumi dia, turun hujan, makanan melimpah ruah. Satu kaum yang menolak Dajjal, kelaparan mereka tu, tak turun hujan, kemarau. Ini ujian daripada Allah Taala. Tu dia kata fitnah Dajjal. Dengan makanan je belum tentu kita dengan makanannya mungkin iman kita akan goyah pada ketika itu. Jadi sebab tu banyaklah yang ulama-ulama sebut macam mana kita ini nak berhadapan dengan zaman tu. Ada hadis Nabi SAW kata, orang yang zikrullah dia akan kenyang dengan zikrullah daripada waktu tu. Tapi daripada sekarang lah kena zikrullah. Nanti baru nak start zikir dia tak jadi dah tuan-tuan kan. Dia kena start daripada sekarang. Ataupun ada ulama kata kita kena jaga diri kita supaya jangan macam mana kita nak sebut, sekarang dalam keadaan biasa ni jangan terlalu kena belajar berlapar sikit-sikit kadang-kadang. Kena belajar berlapar sikit-sikit. Kerana kalau kita tak belajar dari sekarang, tak berlatih dari sekarang, bila berlaku ujian, kemarau dan sebagainya, fitnah yang berlaku akhir zaman ni, kita tak tahu nak berhadapan dengan macam mana. Nanti kita lepas daripada ni, kalau sempat hari ni mungkin kuliah akan datang, kita akan baca fitnah ahlas, kemudian fitnah Duhaima sebelum munculnya fitnah Dajjal. Belum Dajjal muncul, dia ada siri-siri fitnah-fitnah yang berlaku, yang tu pun tak tahulah kita mampu hadapi ataupun tidak pada ketika itu. Kemudian Nabi SAW juga doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka, yakni umat Nabi SAW, tidak dikuasai oleh musuh selain diri mereka sendiri yang merampas kejayaan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa daripada Nabi SAW. Maksud dia apa? Bahawa umat ni dia tidak akan kalah, dia tidak akan runtuh, melainkan dia sendiri yang menyebab keruntuhan itu berlaku. Maknanya satu, mungkin atas sebab mereka ni cuai, tidak menjaga agama dan sebagainya, ataupun tidak menjaga bagaimana untuk menjaga kemenangan tu tadi.
dan yang kedua adalah kerana mungkin ada pengkhianatan yang berlaku daripada umat itu sendiri. Dan kalau kita baca sejarah yang telah berlaku di dunia ni, umat Islam kebanyakannya jatuh sebab apa? Sebab ada pengkhianat dekat dalam. Tengoklah kan, Turki Osmaniyah ke, tuan-tuan bacalah sejarah. Bahkan sejarah Kesultanan Melayu Melaka ni pun kalau kita baca, Kesultanan Melayu Melaka ni, kalau tuan-tuan tengok betul-betul, dia bukanlah seperti mana yang digambarkan dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh penjajah. Orang Melayu ni pakai keris je, orang Melayu ni pemalas, orang Melayu ni tak erti berniaga, orang Melayu ni tak erti segala-galanya. Kalau tuan-tuan baca buku sejarah yang ditulis oleh penjajah, dia kata macam tu lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok betul-betul, kaji sejarah, bahawa kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni bukan kerajaan calang-calang. Takkanlah tempat yang orang daripada seluruh dunia datang berdagang dekat sini, kat Selat Melaka ni, tiba-tiba tempat tu mundur. Tempat lain ada senjata, ada apa semua, ada baju besi, ada apa. Tempat yang orang datang niaga ni, pakai keris je. Pakai keris je. Kemudian hidup secara kuno, tak maju. Takkanlah begitu, tuan-tuan. Sedangkan tanah Melayu ni dulu, kota kota Melaka dia ada kota yang besar, ada meriam dan sebagainya. Meriam-meriam ni lah yang, kalau tuan-tuan pergi dekat belah Eropah, Ustaz Muhammad Amin kan, dia jumpa meriam-meriam yang memang daripada tanah Melayu. Kenapa meriam-meriam ni boleh ada sampai dekat Eropah? Kerana mereka ni, meriam-meriam dan juga manuskrip daripada tanah Melayu ni dirampas dan dijarah oleh penjajah-penjajah, dibawa kat neraka, dekat negara mereka, supaya generasi lepas daripada zaman peperangan yang berlaku dekat Melaka ni tengok bahawa tak ingat benda tu. Sebab apa? Sebab manuskrip dah tak ada, kesan-kesan senjata dah tak ada, masjid telah dirobohkan jadi Khalifah Musa dan sebagainya. Menyebabkan kita hari ni yang membaca buku ditulis oleh penjajah, kita rasa bahawa Melaka dulu tak ada apa rupanya, lawan je lah, kita kata lawan dengan Portugis, ada meriam, orang Melayu pakai keris, malah kalah, dia kata gitu. Padahal bukan begitu, kita kalah kerana ada pengkhianat yang ada daripada kawasan Melaka. Ni kita kata umat Nabi SAW memang akan jatuh kerana ada pengkhianat yang ada di antara mereka, ataupun sebab mereka yang tidak menjaga kemenangan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu menang satu perkara yang mudah, lebih susah sekali adalah menjaga kemenangan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu lebih susah. Sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa telah dimustajabkan dan takkan dikuasai oleh musuh selain diri mereka sendiri yang merampas kejayaan mereka, sekalipun mereka dikepung dari segala penjuru bumi. Atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang tinggal di segala penjuru bumi, kecuali sebahagian daripada mereka membinasakan sebahagian yang lainnya, dan sebahagian mereka menawan sebahagian yang lainnya. Umat Nabi SAW dia tidak akan jatuh, melainkan atas umatnya sendiri yang akan menjatuhkan di antara satu sama lain. Memanglah kita ni diuji dengan penyakit hasad dengki tinggi sangat kan. Pelik kan ujian ni. Pada bangsa lain, orang yang kafir tak datang ujian macam ni, tapi pada yang Islam, yang duk sembahyang, yang duk faham agama, hasad dengki ni tinggi betul kan. Tak payah tengok orang lain lah, kita tengok orang dekat tempat kita ni pun cukup lah kan. Kalau berniaga ni selemak, sebelah berniaga ni selemak, tak lama lagi yang sebelah tu akan lingkup kan. Tu biasa kan. Tanam spender lah, macam-macam lah dia buat depan kedai lah. Dia nak buat jadi lingkup. Tuan-tuan niaga, tuan-tuan tahu lah kan. Niaga kedai makan ke, niaga apa ke, kalau maju sikit dia tak boleh. Kalau ada satu kedai tu dua-dua maju, sebelah tu tak boleh. Dia mesti ada satu yang akan melingkup dia. Tak melingkup dia akan kena macam-macam lah, kena santau lah, kena itulah, kena inilah. Dengki tinggi sangat. Yang akan menjatuhkan adalah satu sama lain juga. Tuan-tuan baca Osmaniyah pun, punca kelemahan Osmaniyah pun adanya cubaan untuk jatuhkan dari dalam. Hingga pernah sekali di zaman Sultan Sulaiman, iaitulah satu daripada tentera elit kerajaan Osmaniyah yang nama Janisari, yang tu telah digunakan untuk jatuhkan sultan pada waktu ketika itu. Ini berlaku tuan-tuan dalam sejarah. Orang kita ni memang dia ujian dia adalah dia dengki. Dia tak boleh tengok orang lain senang, dia tak boleh tengok orang lain ni dia berebut, dan akhirnya perebutan tersebut menyebabkan kita jatuh. Sebab itulah kita ni ada benda yang kita kena bijak sikit. Ada benda yang memang kita kena keras, tapi ada benda yang kalau kita nampak benda ni kalau diteruskan akan menyebabkan perpecahan ummah dan akan menyebabkan umat jadi lemah, lebih baik kita jangan teruskan pergaduhan tersebut. Lebih baik kita bertenang. Kerana apa? Kerana bila kita berpecah, dia akan membawa kepada kejatuhan Islam itu sendiri.
Baik. Adapun yang aku khawatirkan terhadap umatku, tak lain adalah para pemimpin yang menyesatkan, dan apabila pedang telah diletakkan di tengah umatku, maka takkan diangkat lagi dari mereka sampai hari kiamat. Baik. Apa yang Nabi sebut apa? Apa yang aku khawatirkan terhadap umatku, tak lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Baik. Ini disebut dalam satu hadis Nabi SAW, iaitulah inna Allah la yaqbidul ilma minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Ini bila macam mana jadi keadaan begini? Bila umat jahil, bila kita malas mengaji, umat-umat yang ada ni tak minat tentang ilmu, menyebabkan umat berada dalam kejahilan. Bila umat berada dalam kejahilan, dia akan melantik pemimpin yang jahil juga. Sebab tu ada kata-kata yang menyebut bahawa pemimpin tu dia ada refleksi kepada masyarakat tu. Kalau pemimpin tu bijak, bermakna masyarakat tu bijak, dia melantik pemimpin yang bijak. Kalau pemimpin tu jahil, bermakna masyarakat tu jahil, kerana dia yang memilih melantik pemimpin yang jahil tersebut. Bila kita lantik pemimpin yang jahil, ittakhadhan nasa ru'usan juhalan, mereka lantik orang yang jahil jadi kepala mereka, jadi pemimpin mereka. Fasu'ilu, mereka tanya. Bila tanya suatu kepada pemimpin, wartawan tanya suatu, kan pemimpin ni orang akan tanya suatu. Orang wartawan ada ke tiba-tiba kita keluar pintu surau, tiba-tiba penuh wartawan, TV1, TV3, TV2, penuh wartawan. Tak ada buat apa wartawan nak tanya kau siapa kan? Siapa kau? Dia kata saya pengurusi khairat kematian. Oi, wartawan tanya macam ni sekali kan? Tak ada, orang tak tanya macam tu. Dia akan tanya kalau dia pemimpin. Kalau kata contoh Menteri Besar Selangor solat dengan kita hari ni, dia keluar subuh, mungkin wartawan penuh tunggu kat luar sebab orang nak interview dia. Orang akan tanya pemimpin. Jadi pemimpin ni memang jadi orang akan menanyakan dia soalan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, maka dia bagi fatwa, dia bagi pendapat bighairi ilm, tanpa ilmu, dengan kejahilan dia. Fadallu adallu, dia tu dah sesat, dia jahil, dia tak tahu. Kemudian kenyataannya tu akan menyesatkan orang lain juga. Wa adallu, dia adalah jahil, tapi bila jadi pemimpin, bila dia katakan suatu, dia akan jadi pegangan kepada orang. Dia ada orang-orang yang kalau dia sebut suatu, dia akan jadi pegangan orang. Kalau kita ni orang biasa, kita sebut suatu, mungkin orang tak pegang. Orang tak apa, dia ni berapu itu, orang tak pegang, orang tak tahu. Tapi kalau dia seorang pemimpin, orang akan jadi ni dia kata macam tu. Orang lebih-lebih lagi orang yang ada kat kampung, orang-orang yang menerima apa yang ada seadanya, dia akan jadi pegangan. Sebab tu Nabi kata mereka ni akan sesat dan menyesatkan. Dan itulah sebab Nabi kata aku khawatir pada umatku, tak lain adalah pemimpin yang menyesatkan. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang, separuh lagi ni. Kita sambung lagi panjang ni, kalau kita baca laju dia tak syok pula kan. Sambung lagi kuliah akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Pada malam esok saya datang lagi insyaAllah. Tapi saya tak cakap lah, saya akan bawa salah seorang daripada ada salah seorang daripada pimpinan Palestin kat Malaysia lah. Tak boleh sebut panjang kan. Dia adalah salah seorang daripada pimpinan Palestin kat Malaysia ni. Dan dia sendiri orang Gaza, dan dia sendiri akan ceritakan apa yang perkembangan terkini berkaitan dengan Gaza lah. Jadi kita jumpa malam esok insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.